Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan dua kamera dalam Google Meet. Sekarang kita ada satu setup di mana kita menggunakan dua kamera. Satu kamera akan tunjukkan muka kita, satu kamera lagi akan menunjukkan kawasan kerja. Jadi dengan menggunakan setup dua kamera ni menjadi alternatif kepada pelbagai software ataupun perisian yang boleh kita gunakan untuk menulis dan menunjukkan bahan kepada audiens kita. Cuma kalau kita gunakan setup dua kamera ni, kita dapat menulis dengan lebih natural. Seperti macam dulu-dulu kita ada OHP kita ada OHP ataupun overhead projector, di mana kita menggunakan kertas ataupun kertas transparent. Cuma sekarang kita berubah daripada analog kepada digital, di mana kita boleh gunakan setting ni untuk kita gunakan dalam Google Meet. Jadi sekarang kita pergi kepada keperluan untuk kita buat setup macam ni. Jadi keperluan tersebut dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah hardware. Yang pertama ialah hardware dan yang kedua ialah software. Jadi untuk keperluan-keperluan ni, kita mulakan dengan software ataupun perisian yang kita perlukan. Yang pertama ialah OBS. Yang pertama ialah OBS ataupun Open Broadcaster Software. Terdapat macam-macam perisian ataupun software yang boleh kita gunakan untuk fungsi ini. Yang saya gunakan adalah yang OBS ini. Yang kedua ialah XSplit VCam. Perisian ni pula ialah satu perisian shareware, di mana kita boleh buang background seperti macam yang nampak dekat paparan sekarang. Saya berada dalam paparan yang sama dengan kawasan kerja. Jadi bahagian belakang, bahagian background saya ni kosong ataupun transparent. Untuk kita buang background tu, kita boleh gunakan green screen. Green screen tu kain hijau, kain yang berwarna hijau yang perlu kita letakkan di bahagian belakang. Dan kemudian kita boleh gunakan perisian OBS ni untuk kita buang background tu. Tapi dengan kita gunakan XSplit VCam ni, kita tak perlukan green screen. Cuma kesan menggunakan kain hijau tadi lebih baik, lebih cantik dan lebih tajam berbanding dengan kita guna perisian. Jadi ini je dua perisian yang kita perlukan. Yang pertama ialah OBS dan yang kedua ialah XSplit VCam. Lepas ni kita akan tunjukkan macam mana kita nak install dan macam mana kita nak set up software-software ni. Kemudian kita pergi kepada hardware pula. Yang pertama kita perlukan PC ataupun laptop. Lebih mudah laptop sebab kebanyakan laptop dah ada satu webcam dan kita hanya perlu tambah satu lagi kamera. Yang kedua, kamera. Kita kat sini kita perlukan dua kamera. Iaitu sebab tadi kita lebih mudah ataupun lebih digalakkan kita gunakan laptop sebab laptop dah ada webcam dia sendiri. Yang seterusnya kita perlukan stand ataupun pemegang. Untuk memegang kamera
yang akan kita gunakan untuk menunjukkan kawasan kerja. Okey. Dan seterusnya ialah dan yang seterusnya ialah pencahayaan. Yang ini bergantung sebenarnya. Kalau bilik kita tu dah cukup terang, kita tak perlu lagi ekstra ataupun lampu tambahan. Jadi sekarang saya tunjukkan setup ataupun setting yang saya guna untuk jimit untuk dua kamera saya. Yang pertama kat sini kita nampak saya punya laptop, saya punya susunan kamera. Saya menggunakan external webcam. Sebab laptop saya ni tak ada kamera, jadi saya kena tambah dua kamera. Dan kamera yang kedua ialah telefon. Saya gunakan telefon untuk jadikan kamera kedua saya. Kita gunakan software lain untuk sambungkan kamera kepada laptop. Jadi dalam setup saya ni pun ada satu lampu nak bagi cerah sikit kepada kawasan kerja. Jadi macam saya cakap tadi, pencahayaan tu bergantung kepada kita punya pilihan lah. Nak cerah, kita mungkin boleh pasang lampu ekstra. Kita ada macam-macam pilihan untuk pencahayaan ni. Macam yang saya guna ni, kita panggil dia softbox. Mungkin kita boleh gunakan ring light dan sebagainya. Ini pula ialah saya punya stand ataupun pemegang yang saya gunakan untuk kamera kedua. Untuk menunjukkan kawasan kerja. Jadi bila semua keperluan ni kita dah ada, sekarang kita bahagian di mana kita nak set up kita punya software. Kita ada dua software tu, kita akan set up lepas ni. Sekarang kita akan download dua software yang akan kita gunakan untuk tutorial kita kali ini. Software yang kita perlukan yang pertama ialah OBS. Kita pergi dekat sini, open broadcaster software. Kemudian tekan pada Windows. Software kita ataupun installer kita akan di-download. Satu software kita dah download. Kita perlukan satu lagi software, iaitu XSplit Vcam. Dekat sini bawah sikit kita pergi kepada download Vcam. Sekarang kita sedang download installer untuk XSplit Vcam pula. Sekarang kita dah download kedua-dua software yang kita perlukan. Langkah seterusnya ialah untuk install. Kita pergi dekat download. Kat situ software yang dua software yang kita dah download tadi. Install, ikut arahan on screen sampai habis. Selepas kita install software-software tu, shortcut dia akan berada di desktop. Jadi langkah yang pertama, kita buka XSplit Vcam. Double klik dekat ikon XSplit Vcam tu. Jadi sekarang window untuk XSplit Vcam telah dibuka. Yang pertama, kalau tak nampak gambar muka kita, kita pergi dekat sini. Kat sini ada pilihan. Ada pilihan kamera-kamera yang kita ada. Pilihan yang ada berbeza mengikut laptop ataupun PC dan juga berbeza mengikut bilangan kamera yang kita ada. Jadi kalau kita tekan pilihan yang ada ni, contoh untuk kamera yang ini, kita akan nampak paparan di mana kita akan gunakan untuk menulis. Jadi ini yang kita tak nak. Kita kena pastikan kamera yang dipilih
mengambil gambar muka kita. Okey, jadi sekarang muka dah ada. Okay, kita pergi kepada bahagian background, kita ambil remove. Okay, jadi dekat sini dia dah buang background kita, dah tak ada gambar di belakang. Jadi bahagian untuk XSplit VCam ni dah selesai. Kita minimize. Okay, kita jangan pangkah, kita minimize. Lepas siap dengan XSplit VCam, kita buka OBS Studio. Okay, double klik dekat ikon dekat desktop tu. Okay, ini adalah paparan untuk OBS Studio. Okay, ada banyak bahagian ataupun ada banyak option yang ada dekat bawah ni. Okay, tapi yang hanya kita perlukan ialah sources dan controls. Okay, pada bahagian sources kita ada tanda tambah. Okay, jadi kita tekan tambah, kita ambil pilihan Window Capture Device. Okay. Okay, pada bahagian device, sebab kita dah gunakan XSplit VCam untuk ambil gambar muka kita, kita tekan dan kita ambil XSplit VCam. Okay, kemudian kita tekan OK. Okay, sekarang gambar kita dah ada dekat kita punya skrin dekat atas ni. Kita boleh gerak-gerakkan, kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan bergantung kepada pilihan. Kita boleh resize window warna merah ni, kita boleh resize. Tapi kalau kita tekan, dia akan ikut ratio dia untuk kecil ataupun besar. Jadi untuk ubah size window ni, kita tekan butang alternate pada keyboard dan kemudian kita tarik. Dia tak akan ikut ratio dia lah, dia akan ni. Sama juga kalau macam kita tengok besar sangat belah kiri ni, kita kecilkan. Belah kanan pun sama. Dan kalau kita nak besarkan lagi, kita lepas butang alternate tadi, dia akan semula ikut ratio yang kita nak. Okay, ikut size. Jadi kita besarkan, kita ikut saiz yang mana kita perlu. Kemudian kita alihkan, kita boleh gerak ke mana. Jadi saya letakkan dekat tepi. Okay, kemudian tambah satu lagi video capture device. Tekan OK. Okay, pada device ni kita pilih pula kamera yang kita gunakan untuk ambil kawasan ataupun ambil paparan di mana kita nak menulis tadi. Okay, untuk laptop ni yang ini. Kemudian tekan OK. Okay, jadi sekarang kita tengok muka kita dah hilang. Muka kita dah tak nampak. Jadi untuk nampakkan muka kita, pada bahagian ni, pada bahagian sources ni tadi, kita ada window capture yang pertama, ialah yang ambil gambar kawasan yang di mana kita nak menulis. Dengan window capture yang kedua ialah gambar kita. Okay, yang gambar kita ni berada dekat bawah. Jadi sama ada kita drag ke atas, okay, ataupun guna butang move up ni, kita gerakkan ke atas dan kita akan nampak muka kita. Okey, jadi untuk window paparan kerja ni, okay, kalau kita tengok ada kawasan hitam kiri dan kanan ya. Ini bergantung juga kepada setting ataupun kepada jenis kamera yang kita guna. Jadi kita boleh ubah juga. Okay, tekan butang alternate. Kita tarik supaya dia tak nampak kawasan hitam tu. Nampak hanya paparan kawasan kerja. Okay, dan kita boleh gerak-gerakkan dia, susun mengikut kesesuaian. Jadi saya susun
macam ni. Jadi sekarang kita dah ada nampak muka kita dan kita ada nampak kawasan kerja. Kita dah set up kamera-kamera kita supaya kita dapat paparan yang kita nak. Okey. Jadi sekarang bila kita dah berpuas hati dengan saiz, bila kita dah puas hati dengan susunan, okey. Dekat butang control, dekat sana ada start virtual camera. Okey. Jadi supaya paparan yang kita dah buat ni nampak dalam Google Meet, kita kena gunakan start virtual camera. Kalau kita tak tekan start ni, kita tak akan nampak paparan ni dekat dalam Google Meet kita. Okay, jadi langkah yang seterusnya ialah kita tekan start virtual camera. Okay, lepas kita tekan start virtual camera ni, kita boleh buka semula kita punya Google Chrome untuk buka kita punya Google Meet. Okey, jadi sekarang kita buat satu Meet. Okey, paparan seperti biasa, cuma pada bahagian setting ataupun more option ni, okey, kita pergi kepada setting dan kita ambil video. Okey, dekat sini di bahagian ni kita tekan kamera dan kita pilih OBS virtual camera. Okey, jadi sekarang kita dah nampak kita punya paparan di mana kita nampak muka kita dan kita nampak juga kita punya kawasan kerja. Jadi kita boleh tunjukkan kepada pelajar ataupun tunjukkan kepada audiens kita apa yang kita nak tunjukkan. Cuma sekarang kalau kita tengok paparannya terbalik. Okey, paparan dia terbalik. Jadi jangan risau, apa yang dapat dilihat oleh audiens ialah yang betul. Okey, sekarang kita dah sampai kepada penghujung tutorial. Jadi adalah diharapkan tutorial ini dapat membantu sedikit sebanyak mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian bahan semasa PDPR. Okey, dengan itu sekian. Terima kasih.